Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam hari ini untuk mendapat keberkatan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab 13 muka surat 262 yang ada buku ni. Jadi tajuk baru insya-Allah malam ni. Dan mungkin saya ringkaskan kuliah saya sebab kita nak baca tahlil untuk arwah Bilal kita Subki Arabi yang meninggal hari ini tadi. Jadi muka surat 262 ni bab 13 dalam buku Akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita masuk tajuk baru malam ni, muka surat 262. Panjang tajuk ni. Jadi kita kena bagi kepada beberapa episod. Malam ni bagi yang pertama. Kalau panjang umur insya-Allah ada lagi yang akan menyusul. Tapi kalau dah terkejut misalnya, macam Bilal kita, tak payahlah insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai dengan satu lagi sifat Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu dia ayat Quran dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan. Tapi macam mana kita nak contohinya kalau kita tak tahu? Itu penting tu. Itu pentingnya menjadi ilmu. Kalau tidak misalnya kita tahu sifat Nabi tapi tak tahu macam mana contoh dia buat. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi malam ni daripada muka surat 262 tu kita akan ambil beberapa contoh daripada buku ni. Tetapi saya tak pergi cara detail Maklumlah kita gunakan PowerPoint ni, kita ambil yang penting je dengan tujuan untuk memudahkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan para jemaah. Umpamanya muka surat 262 sampai 263 264 dalam buku ni berderet-deret ayat Quran untuk menjadi hujah mengenai dengan sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya nak masukkan semua sekali, cerita ayat Quran ni sampai ayam kokok subuh nanti pun tak selesai kuliah kita. Jadi kita ambil yang penting je insya-Allah. Dalam buku ni tak ada ayat Quran tu, ada terjemahan dia. Jadi tuan-tuan yang ada bawa telefon, yang ada perisian ayat Quran tu, sila buka. Mudah-mudahan dengan cara tu kuliah saya ni akan dapat diikuti dengan penuh khusyuk dan tawaduk insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam muka surat 262 dari buku ni pun saya tak ambil cara detail, terlalu akademik. Terlalu akademik kan situ. Tak payahlah akademik, kita warga man bukan nak masuk profesor. Tak payah akademik Kita ambil yang mudah kita faham je. Jadi mengikut pengarang buku ni, tuan kitab ni, saya guna tuan kitab sebab kalau kita dengar penceramah-penceramah di dalam TV Al-Hijrah, penulis buku dia panggil tuan kitab. Saya pinjam tu. Mengikut tuan kitab ni, Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi, maksud kasih sayang tu ni dia. Dia kata dalam Quran dan hadis, sifat kasih sayang ini disebut sebagai Ar-Rahmah. Faham? Surau kita nama Rahmah. Kalau jemaah surau kita tak ada sifat kasih sayang ni, orang Terengganu kata berat nanang.
Dan nama rahmah kan patut ada sifat kasih sayang di antara kita sama kita. Dan tak adalah patutnya sifat benci-membenci. Sebab dalam Quran dan hadis tu, kasih sayang ni sebut sebagai ar-rahmah, rahmatan lil alamin. Dan begitulah seterusnya. Jadi kata-kata ini diambil daripada perkataan ar-ruhmi ataupun ar-rihmi. Ini bahasa Arab ni. Jadi muka surat 262 dalam buku ni ada jelaskan. Maksud dia yang asalnya ialah kaum kerabat. Silaturahim, hubungan kaum kerabat. Tetapi para ulama telah meluaskan konsep itu. Kawan-kawan pun tak apa juga. Tetapi maksud asalnya silaturahmi itu ataupun silaturahim ialah hubungan kaum kerabat yang ada hubungan darah dengan kita. Pakcik kita, mak saudara kita, anak-beranak kita. Tetapi para ulama sebagaimana saya sebut tadi telah meluaskan konsep tu. Maknanya kawan-kawan yang jauh pun boleh jadi silaturahmi juga, silaturahim. Jadi maknanya kalau ada ancaman mengenai dengan siapa yang memutuskan silaturahim kepada saudara mara dia yang terdekat, maka boleh di-apply kepada semua. Termasuk juga kalau kita memutuskan silaturahim dengan kawan-kawan kita. Sama juga ancaman dia. Semuanya itu berasal daripada perkataan rahim yang bermaksud kandungan. Rahim kan? Ni, orang perempuan punya ni. Daripada situlah wujudnya perkataan ar-rahmah, kasih sayang dan sebagainya. Cukuplah kat tu. Sebab terlalu akademik kalau kita nak bincang dengan lebih detail ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat ini merupakan salah satu sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa tu? Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Jadi yang tadi awal tadi kan. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu sifat atau asmaul husna daripada nama-nama Allah yang baik itu. Kalau Ustaz Najmi bila mula kuliah mesti ada nyanyikan ataupun melagukan nasyid ataupun zikir ini. Jadi tuan-tuan dan puan, bila Allah ada sifat itu, dia anugerahkan sifat itu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Sebab sebagai rasul kena ada sifat itu. Semua rasul kena ada sifat itu. Tak ada tak boleh jalan tugas sebagai rasul. Dan diberikan pula pada kita sifat itu. Dah ada dah. Sifat itu dalam diri kita. Fitrah semua ada sifat itu. Habis mengapa jadi jahat sekarang ni? Tak ada pertimbangan rasa, tu lain cerita. Sifat itu dah ada di dalam jiwa, dalam diri tiap-tiap orang. Tetapi kena dicaskan baterinya tu. Tuan-tuan dan puan, dikatakan oleh pengarang ni, sifat rahmah ataupun sifat kasih sayang ni Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui didikannya. Allah sendiri yang didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pergi sekolah. Allah yang didik dia. Dalam muka surat 263 banyak tu. Satu senarai berderet-deret dalil tentang sifat kasih sayang ni. Jadi maknanya bila banyak ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Quran disebut berulang-ulang kali menunjukkan sifat kasih sayang yang penting sungguhlah. Kalau sekali dua je mungkin tak apa penting, tapi kalau dah banyak sangat boleh kata hampir tiap-tiap surah ada je cerita kasih sayang ni. Menunjukkan Allah fokuskan mengenai dengan sifat ni suruh kita amalkan. Suruh kita amalkan. Cuba tengok muka surat 263 kan dari buku ni. Dan sebagaimana saya maklumkan tadi, saya tak bercadang untuk menurunkan semua ayat-ayat ni. 2-3 cukup sebagai contoh kan. Kita ambil surah Al-A'raf ayat 56. Di mana tu ada sini? Ya atas sekali. Muka surat 263. Ada terjemahannya. Saya cari ayat tu. Nasib baik dalam komputer saya ada perisian Quran tu. Apa payahnya? Ambil je dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sadaqallahul Azim. Salah satu sifat Allah Ta'ala. Itu dia. Yang saya kata itu. Ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah tu dekat. Kasih sayang tu dekat kepada orang yang buat baik. Mana kalau sekali kita buat baik, dapatlah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sesungguhnya rahmat Allah yang atas ni saya tak terjemahkan. Saya ambil yang itu je. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Sebab pengarang ni pun masuk takat itu je. Muka surat 263. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Maknanya kalau sentiasa kita berbuat baik, dapat rahmat Allah tu. Mana kesahan belas Allah. Lawan rahmat ni laknat. Nanti kita tanda tu. Bila laknat Allah, macam-macam masalah hidup kita. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 58, pun muka surat 263 ni, 1, 2, 3, 4. Yang keempat di atas ya. Ayat tu bunyi begini pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Sadaqallahul azim. Satu lagi. Ya. Ayat tu. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat atau kasih sayang. Ambil satu dua lagi. Ayat ni panjang sikit. Sebab bila saya cabut daripada perisian Quran tu, mana boleh potong-potong sekat-sekat. Tak tahu kalau ada kawan-kawan boleh sanggup bantu saya macam mana cara nak potong ni. Sebab dalam buku ni pun, dia ambil sekat-sekat je tu. Yang tu je ambil. Yang tu je ambil. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Allahu Akbar. Itulah sifat Allah SWT. Kemudian tuan-tuan dan puan, setelah dia banyak ceritakan mengenai dengan sifat dia sendiri Allah ni, sekarang sifat itu dibagi pada Nabi Muhammad SAW. Allah ceritakan dalam Quran. Aku berikan pada Rasul aku ni. Surah Ali Imran ayat 169. Ayat ni masyhur, terkenal. Terutama sekali pada orang yang nak berdakwah. Kena ada sifat ni. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat atau kesabaran belas Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dia Nabi berdakwah sampai. Itu sebab ramai pengikutnya. Lemah lembut dia mana berkasar, maki-maki tak ada. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kelilingmu. Satu contoh sifat yang Allah sebut memang betul ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kita akan buktikan nanti melalui peristiwa sirahnya, melalui sejarahnya. Dalam muamalat dia dengan orang lain. Macam mana dia menunjukkan sifat kasihan belasnya. Jadi malam ni tak banyak, lebih kurang 3-4 contoh saja. Okay. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ada dalam tu ya, tuan-tuan carilah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini terkenal ni. Bila Maulid Rasul ya keluar ayat ni.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia je. Segala tumbuhan dan sebagainya jadi rahmat. Macam mana dapat rahmat tumbuhan tu? Senang je. Sebab kalau kita membuat tak tentu pertumbuhan, elok je pokok kan, tiba-tiba kita tendang, kita tantas dan sebagainya tanpa apa-apa tujuan, berdosa kita dapat. Jadi sebab kita ada ilmu, kita lindung pokok tu. Jadi pokok dapat rahmat daripada datangnya Nabi Muhammad SAW ni. Sebab ada dia punya akhlaknya bila bergaul dengan benda-benda bukan manusia ni. Pokok, binatang dan sebagainya. Binatang dapat ke-19. Ini saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat situ menunjukkan kasih sayang. Jadi tanpa melengah-lengahkan lagi, teruslah kita saya masuk contoh. Sebab mungkin tuan-tuan tanya kan, apa bukti dia? Ayat Quran dah banyak. Allah pun dah confirm. Dia punya sifat ke-19. Sekarang mana bukti? Mana? Ini dia. Yang pertama, sayang kepada ahli sufah. Kasihan kepada ahli sufah. Siapa ahli sufah tu kan? Siapa ahli sufah? Perkataan sufah ni maknanya beranda. Beranda tu. Ni beranda lah ni. Cerita dalam Quran ataupun dalam sirah, dia hanya ada di Masjid Nabawi. Jadi orang yang duduk situ, makan, minum, siang malam, pagi petang, subuh senja, duduk situ je. Duduk di beranda masjid tu. Ini nama ahli sufah. Banyak sahabat-sahabat, termasuk periwayat hadis yang terkenal, Abu Hurairah sendiri. Tak ada rumah. Kalau zaman kita sekarang, kita kata gelandangan ni kan, tak ada rumah. Tapi Nabi offer, dia kata, kamu ni tak ada rumah, semua sekali dah ramai. Kata ahli sejarah, di antara 400 hingga 500 orang. Allahu Akbar. Tu duduk bersepah je di beranda masjid. Macam orang tabligh ni kan, bila datang tempat kita kan, duduk beranda kan. Tapi mereka tu bukan ahli sufah. Dia ramai, dikatakan antara 400 hingga 500. Habis siapa tanggung makan ni? Nampak tuan-tuan? Siapa tanggung makan ni? Mereka duduk situ je. Orang-orang kaya, orang berada. Mana mereka datang ni? Pendatang haram ke? Ceritanya begini. Sebab sebelum saya tunjuk ni, kita tengok background dulu. Yang Nabi sayang sangat orang ni. Gini tuan-tuan, bila Rasulullah kata, orang Mekah ni tak tahan sangat seksa di Mekah ni, berhijrah ikut aku. Pergi dulu. Aku kata kemudian. Jadi ramailah mereka berhijrah. Sebab hukum berhijrah masa itu, Allah turunkan wahyu wajib. Kecuali ada sebab-sebab tertentu je, tak payah. Misalnya ada ibu bapa dia tua di Mekah tu, tak payah. Tetapi yang lain tu, kalau macam kita ni, saya Olympiad, wajib pergi. Jadi tuan-tuan dan puan, mereka pun pergi dah berhijrah. Sebab arahan daripada Allah. Datang ke Madinah, adalah yang bernasib baik, dapat dibantu oleh puak-puak Ansar. Mereka ni muhajirin. Orang muhajirin. Muhajirin maknanya orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini cerita background dia sikit. Dalam buku tak ada. Jadi bila sampai, ada setengah yang nasib baik, dapat rumah diberi oleh penduduk Madinah. Dapat rumah, baiknya orang Ansar tu. Itu sebab Allah jamin orang Ansar ni masuk surga nanti. Penduduk Madinah sendiri. Sehingga kan dikatakan dalam cerita, dalam sejarah, yang bini ramai kan, katalah bini 4 kan, dia kata okey, aku dah pakai 1 je, yang 3 lagi siapa tak? Sebab masing-masing datang tu, setengah-setengah tu bujang terang-terang je kan, punya baiknya. Tetapi tuan-tuan dan puan ramai sangat yang datang tu, sehingga akhirnya tak ada rumah. Kerana sahabat-sahabat Ansar ni tak ada lagi dapat nak tampung, tak ada bilik dan sebagainya. Akhirnya Nabi kata ginilah, kamu tak ada rumah, daripada duduk ni kata-kata, duduk di masjid aku ni, tepi beranda, ada atap. Jadi kata supah tu maknanya beranda yang ada atap. Tuan-tuan dan puan, Nabi kesian Kata Qurtubi, jumlah mereka ni sekitar 400 orang. Ramai tuan-tuan.
Mereka adalah kaum Muhajirin yang tidak dapat tempat tinggal di Madinah. Nabi menyuruh mereka tinggal di berada masjid. Supah yang beratap. Adalah tak. Kita tak dapat gambarkan macam mana rupa masjid Madinah zaman dulu. Bukan macam sekarang hebat kan. Ramai tu nampak. Mereka sentiasa bersama Nabi ketika solat dan majlis ilmu. Ni yang lebihnya. Kalau tidak sunyi sepi tu nampak kalau tak ada mereka ni. Itu sebab saya tengokkan di sekitar kawasan kita ni, Masjid Seksyen 13, saya mengajar situ. Nasib baik ada budak-budak tapis. Ramai jemaah dia. Masjid Seksyen 7, Takwa ni. Tapi masjid-masjid yang tak ada budak tapis, Allahu Akbar. Belah siang lah tuan-tuan, belah siang. Jadi tuan-tuan, mereka ni bila ada duduk di situ, bukan duduk makan minum, tidur je. Sampai solat jemaah, datang. Itu yang ramai tu. Kemudian majlis ilmu Nabi datang. Sehingga mereka ni cinta majlis ilmu sampai akhirnya jadi pakar ilmu. Termasuk Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kata dia orang Syiah jangan pakai hadis Abu Hurairah. Dia pertama sekali dah lambat masuk Islam. Tak logik dia boleh hafal beribu-ribu hadis. Tapi mereka tak tahu dia duduk di mana. Dia ada ahli sumpah duduk bersama-sama dengan Nabi. Tiap-tiap hari Nabi selepas solat jemaah ada tazkirah, ada majlis ilmu. Abu Hurairah tak ada lepas daripada itu. Yang Syiah tak tahu kan. Jadi tak peliklah dia boleh meriwayatkan beribu-ribu hadis. Hadis sahih tu. Antara contoh sekarang ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Mereka ni diberi makan minum oleh orang kaya daripada golongan Ansar, orang yang berada kan. Itu dalam Quran ada cerita mengenai dengan baiknya orang Ansar ni. Tangguh makan minum dan sebagainya. Nabi kesihan melihat keadaan mereka. Itu dua puan tempat tu. Tuan-tuan dan puan diceritakan lagi. Puan yang ketiga dalam buku ada ni. Anak dia Fatimah radhiyallahu anha. Anak Nabi sendiri kan. Dia ni sebagaimana kita sedia maklum ceritanya. Banyak kerja rumah yang dia buat. Sayyidina Ali tak dapat nak bantu kerana sibuk dengan peperangan ke sana sini. Jadi diceritakan dalam cerita Fatimah ni, dia minta pada ayah dia. Dia kata, wahai ayahanda, aku ni banyak kerja rumah nak buat, macam-macam. Seorang je buat. Suami terpaksa pergi berperang dan sebagainya. Aku tahu ayah, bila berlaku peperangan banyak tawanan-tawanan perang. Kasihlah aku satu untuk buat kerja di rumah. Untuk bantu dan sebagainya, angkat benda-benda berat. Dalam hadis apa Nabi kata? Tak payah Fatimah, engkau zikir je. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ringanlah kerja kau nanti. Hadis ini termasuk tuan-tuan. Baginda menyuruh Fatimah memperbanyakkan tasbih, tahmid dan takbir. Tasbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Seterusnya dalam buku ni. Kata di tuan kitab ni. Dia kata wang tebusan daripada tawanan ini akan diberi kepada ahli sumpah tersebut. Nanti kadang-kadang mereka nak tebuskan diri. Mereka nak tebus diri dapat duit. Kalau aku beri pada engkau, maka tak pernah modal. Biarlah mereka tebus diri dapat duit. Dan wang ni aku gunakan untuk bagi ahli sumpah ni. Yang duduk di masjid aku ni. Punya ramainya 400 orang. Kata di Imam Qurtubi. Dalam tafsir dia. Tuan-tuan dan puan kata tuan kitab ni, demikianlah sayangnya Nabi lebih utamakan ahli sumpah daripada anak dia sendiri. Sayangnya dia, ahli sumpah ni daripada anak dia sendiri. Sanggup dia kata macam tu. Dia kata Fatimah tak payahlah gunakan itu. Engkau tasbih saja. Takbir dan tahmid tiap-tiap hari. InsyaAllah Allah ringankan beban kau tu. Anak yang taat dan tidak boleh dilawan. Ayah dia bagi itu dia amal dia kata. Dengan izin Allah tuan-tuan. Senang Fatimah. Tapi nak ceritakan di sini, lihat statement di bawah tu. Bagaimana Nabi kata, wang itu aku nak gunakan bila ada tawanan itu menebuskan diri, aku nak gunakan wang ni untuk beri pada ahli sumpah ni, sekadar makan minum dan sebagainya. Jadi kata tuan kitab ni, begitulah sayang Nabi kepada ahli sumpah ni. Dikatakan melebihi daripada anak sendiri. Betul? Anak dia Fatimah tu tak peduli kan? Ya? Dia suruh berzikir je. Ahli sumpah dapat duit dia bagi untuk ni. Contoh tuan-tuan.
Kalau pinjam pula kata-kata ustaz kan, kita pula macam mana? Tak ada. Allah Akbar. Arti pertama, cerita pertama, ada buku ni. Tengok buku surah apa tu? Buku surah 268. Pada pernah. Sayang ada Isra. Tengok orang batal tu. Ini pasal orang tua. Itu orang tua kita warga Mah ni patut terima kasih pada Nabi SAW. Kerana ada ajaran Nabi menyebabkan kita ni selamat. Kalau tidak kita dah lama dia hantar ke rumah orang tua dah anak kita. Tetapi oleh sebab itu dia kata rahmatil alamin tadi. Kita dah lemah, dah tua kan. Anak kita selamatkan kita, jaga kita, lindung kita. Kenapa? Kerana ini merupakan akhlak yang sungguh-sungguh. Ada. Ceritanya seorang lelaki daripada Yaman ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Termasuk seorang lelaki ni. Apa kata Nabi? Dia kata, kamu ada tak ibu bapa lagi? Ada Rasulullah. Kamu dapatkan izin mereka. Mereka tak izinkan, jangan pergi. Sedangkan seruan jihad wajib tu kan. Tetapi dalam hal ini, tengok bagaimana Nabi. Dia kata, kalau ada ibu bapa, jaga mereka. Berbaktilah kepada mereka kerana itu sebaik amal. Selepas tauhid kepada Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan dia punya makamnya, makna selepas tauhid, taat kepada ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa dan sebagainya. Itu mak kita. Saya tak ada dah. Ya. Yatim piatu. Ya. Itu ayah kita pula. Gambar hiasannya tak ada apa. Tapi zaman sekarang banyak orang tak peduli dah kadang-kadang. Dan seorang lelaki lain juga bermohon untuk berjihad. Selain daripada lelaki daripada Yaman, ada pula orang lain. Kata tuan kitab ni. Nak bagi contoh menunjukkan dia sayang pada orang tua macam kita ni, sebagai ibu bapa. Kata Nabi SAW, oleh sebab kamu masih ada ibu yang perlu dijaga, maka jagalah ibu tersebut. Ini dia katakan rahmatan lil alamin, tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang dia ketepikan dengan ajaran daripada Rasulullah SAW ni. Orang tua selamat, kanak-kanak selamat, nanti kita akan sampai nanti. Tumbuhan selamat, binatang selamat. Tak dapat. Seorang lelaki lain pula, ada tiga lah contoh dia. Berhijrah bersama Rasulullah SAW. Ingin berhijrah. Ingin berhijrah. Ini dalam konteks hijrah. Sama juga jihad, hijrah. Zaman Rasulullah bila turun ayat itu, jatuh hukum wajib. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Kita tengok dalam kes ni, di bawah tu. Seorang lelaki lain ingin berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Dia memberitahu ibu bapanya menangis, enggan melepaskannya. Dia berkata, Rasulullah, aku nak berhijrah. Tapi macam mana ibu bapa aku tak berhenti menangis. Mana suruh jaga tu? Nabi menyuruh lelaki tersebut kembali pada kedua ibu bapanya dan mengembirakan mereka. Tak payahlah kalau gitu, kau ada halangan. Layanlah orang tua kau. Ini orang tua di Islam. Kalau orang tuanya misalnya bukan Islam, tengok kes Allah lupa dah seorang sahabat tu. Yang handsome kacak tu lupa dah. Mak dia tak bagi pergi, dia pergi juga. Saya lupa dah, minta maaf. Nanti saya ingat saya timbulkan balik nama. Okey. Ada satu lagi tuan-tuan. Sebenarnya semua yang dikutip oleh tuan kita ni untuk memberi pengajaran kepada kita. Yang pertama tadi, orang-orang miskin, orang yang memerlukan perlu dikasihani. Contoh ahli supah. Yang kedua, ibu bapa kita yang tua. Begitu juga perlu dikasihani. Sebab Nabi pernah buat. Kemudian kita tengok pula. Yang ketiganya, perlu kasih sayang terhadap jemaah solat. Terutama sekali imam macam saya ni kan. Kena ada timbal rasa dan kasih sayang. Kita tengok ceritanya. Boleh nampak terang ni, gambar hiasan. Ini ada hadiah saya jadi tuan-tuan. Kalau kita nak jadi imam pun bukan boleh pakai hentam gitu je, kena ada ilmu. Rupanya nak jadi imam kan ada ilmu dan ada syarat dia. Umpamanya kita tengok ni kan, ada hadis saya ni. Nabi mengingatkan imam agar meringankan solat sebab mungkin ada orang tua dan ada orang berkeperluan. Tetapi
Dia tak tahu, dia kata Allah sekali-sekali je. Apa salahnya? Nabi tak timbulkan sekali-sekali. Salah ramai orang tua, ramai orang uzur. Janganlah kita berkeras pula nak juga menyusahkan orang. Sebab Nabi tegur ni. Ada hadisnya. Sabda Nabi SAW, ketika solat dia ingin memanjangkan dia. Jadi orang ni mengadu pada Nabi tuan-tuan. Ada satu cerita orang ni mengadu pada Nabi. Dia kata aku tak dapat salat jemaah sebab aku ada keperluan. Imam yang selalu ni, yang selalu mengimamkan pun saya lupa sahabatnya. Nama sahabat yang buat macam tu ditegur dengan tegas oleh Nabi SAW. Dia ingin memanjangkan tempohnya, namun diringkaskan kerana dia mendengar anak menangis dan tidak mahu menyusahkan si ibu. Nabi sendiri tuan-tuan. Nabi sendiri waktu dia solat, itulah dia sikap dia. Dia solat, kemudian dia baca ayat, bila dia dengar masalahnya budak menangis je, terus dia ringkaskan. Terus dia ringkaskan. Ini ada hadis ni. Bila mendengar anak menangis dan tidak mahu menyusahkan ibu. Kalau kita degil tuan-tuan, anak menangis juga merau-rau. Apa jadi khusyuk sembahyang dah? Kita nak baca ayat panjang kan? Sampai 10 sampai 15 sampai 20 kan? Kalau setengah muka tu ataupun satu muka baca. Sedangkan budak-budak kecil orang menangis. Tidak usah kita tengok macam mana adik-adik gambar yang kata Ustaz Samu ni. Pasal kalau ikut kita mazhab Syafi'i, kita nampak orang perempuan ni kan, dia tutup dahi dia. Nanti dia sujud nanti, dahi tu kain yang dia punya apa ni, kain tudung tu akan menutup dahi dia. Ikut mazhab Syafi'i tak sah solat. Tapi ikut mazhab-mazhab lain, dia kata boleh, harus, boleh. Ikut mazhab lain. Mazhab Syafi'i je. Jadi agaknya mungkin orang ni kita tengok dahi ni macam mana. Atau apa, tak apalah, tak kisah tu. Maknanya saya masukkan gambar hiasan ni nak menunjukkan. Kalau ada kes-kes macam ni kan, anak-anak menangis dan sebagainya, orang ada keperluan, maka tak payahlah kita memanjang-manjangkan solat, eloklah dia ringankan. Saya bagi tahu pada imam kita, Imam Daniel dia balik cuti ni. Dia balik cuti, rindu visa dan sebagainya. Saya tengok kali subuh. Sebab waktu masuk awal. Tetapi bila sampai maksud lewat nanti, subuh, 6 suku baru masuk, ya, pastikan ringankan solat subuh tu. Terutama sekali Jumaat. Sama ada ustaz nak baca ke solat sejadah, ataupun tukar ayat lain yang ringkas sikit, ataupun separuh daripada ayat sejadah, kita perlu ambil perhatian ini. Sebab kalau tidak nanti bila 6 suku, 6.30, 45, dah mula nak hantar nak sekolah lah, nak pergi pejabat lah. Akhir dia kata ni waktu subuh masuk lewat, tak payah lagi solat jemaah. Itu yang kita tak nak. Mesti imam baca surah sejadah ni panjang. Nanti aku terlepas nanti pergi pejabat dan sebagainya. Kena ambil kira, itulah kemahiran imam saya kata. Imam kena ada kemahiran tu, termasuk yang tu kan. Jangan pula kita taklah seminggu sekali, apa salahnya? Tapi kalau kita ikut hadis Nabi SAW, dia tak kira seminggu sekali dan sebagainya. Ambil kira keperluan jemaah. Tetapi sekarang ni, awal sungguh waktu masuk. Tak kira lah. Jangan pula kita kata jangan panjang. Tetapi kalau lihat pula misalnya ada orang-orang uzur dalam ni, walaupun waktu subuh masuk awal, tapi ramai kita nampak orang uzur kan. Akan ambil kira yang tu. Jadi tuan-tuan, cerita ni dimasukkan oleh tuan kitab ni nak menunjukkan kita kepada kasih sayangnya Nabi SAW kepada jemaah solat sendiri. Itu sebab dia keluarkan hadis ni. Dan dia sendiri melakukannya. Tengok poin nombor 2 tu. Poin nombor 2 tu. Dia sendiri pun bila ada macam tu, dia takkan memanjangkan tempoh solat. Tetapi kalau kita sekiranya nak panjangkan, kita sembahyang seorang-seorang okey. Lepas sembahyang sunat dan sebagainya kan. Dia sembahyang jemaah. Itu pun ramai orang dulu lah. Sekarang Allah Alam. Saya dengar telinga kan. Dia kata apa lah. Bukan imam ni lah. Bukan imam Daniel lah. Yang dulu-dulu kan. Dia merungut kita. Saya kata apa lah. Sabarlah. Dapat pahala banyak. Itu cara saya mengelak. Dapat pahala banyak bila kita berdiri. Tapi saya teringat juga hadis ni. Alasan saya buat tu hanya nak memujuk diri je. Sebab kalau sekiranya ada betul-betul orang uzur kan. Tak lalu berdiri lama dan sebagainya. Eloklah diringkaskan. Okay. Seterusnya tuan-tuan, dah 3 yang keempat.
kasih pula orang ditimpa musibah. Hari ini Bilal Sabki Arabi kita. Itu nama penuh dia. Sabki Arabi. Itu dia. Jangan nama tu kan. Jadi kita bersimpati dengan keluarga dia, tuan-tuan. Sebab lepas ni insyaAllah kita akan kutip sikit wang untuk meringankan beban keluarga dia. Lepas ni lah, lepas solat Isya nanti. Kita letak sejadah tu, bagilah berapa yang kita mampu. Kita tengok tuan-tuan, mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cerita ni, oleh tuan kitab ni. Iaitu muka surat 268. 268. Kita tengok sini, Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim, tuan-tuan? Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik, sebelum Rasulullah SAW. Kecil lagi Anas bin Malik tu diserahkan oleh Ummu Sulaim ni ke rumah Nabi. Disuruh Anas bin Malik ni buat kerja situ rumah Nabi. Tapi sebenarnya matlamat dia bukan suruh buat kerja tu sangat. Dia suruh Anas bin Malik itu belajar dengan Nabi. Ini sebab sikit latar belakang kan. Jadi Nabi selalu menzarihi rumah Ummu Sulaim ni. Sebabnya kerana bila ditanya oleh sahabat, kenapa kamu pergi selalu ke rumah Ummu Sulaim ni? Dia kata, aku kesian dia. Sebab dia ni dah kehilangan saudara lelaki-lakinya. Itulah tempat dia bergantung. Dah hilang sekarang ni, aku nak bagi semangat. Dia baik sungguh dengan aku. Sampai anaknya pun dia hantar daripada aku. Aku selalulah berziarah ke rumah dia. Dan lebih-lebih lagi kerana saudara lelaki ni yang dah meninggal tu perang bersama-sama dengan Nabi. Syahid bersama-sama dalam peperangan. Jadi kita nampak give and take kata orang putih. Saudara dia berjasa dengan Nabi, sama-sama peperangan untuk membangunkan Islam. Nabi balas balik budi dia dengan menzarihi saudara dia. Itu cara buat baik kan. Dia kata tuan kitab ni, ini satu contoh bagaimana Rasulullah SAW sayang pada orang yang ditimpa musibah. Itu cara tunjuk. Menzarihi satu. Okay. Kemudian cerita yang kedua pula tuan-tuan, di bawah tajuk orang kena musibah ni. Ini cerita mengenai dengan undang-undang hudud. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu, seorang pencuri telah dipotong tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu Ada berlaku hukuman ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ada seorang perempuan itu, saya tak nak sebut nama. Sebab kuliah ni direkam dalam YouTube. Dia kata sebenarnya hukuman potong tangan dalam Quran tu saya baca dalam surah Al-Baqarah kira-kira sebulan yang lalu. Dia kata itu kiasan je. Bukan benda tu benar-benar berlaku. Allah beri kiasan je. Potong tangan maknanya jangan buat. Allahu Akbar. Galah kali tafsir lagi. Perempuan tu. Saya tak nak sebut nama dia. Selalu ustaz-ustaz sebut nama. Saya malah tak nak sebut. Itu yang saya dapat baca daripada surah Al-Baqarah tu. Macam pula dia ahli tafsir. Dia kata maksudnya potong tangan di situ yang dalam Quran tu ialah maksud simbolik Nabi. Maknanya potong tangan cegah dia daripada buat benda tu. Bukan cara fizikalnya potong gitu. Itu sebenarnya yang saya faham betul dia. Allah Akbar. Kita bimbang tuan-tuan ada orang terpengaruh dengan pandangan itu. Dia bukan cara-cara orang kan tuan-tuan. Ya. Peguam. Ya. Jadi bila tak baca sirah tu dah jadi tuan-tuan. Benda ni ada berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kata tuan kitab ni kan. Ni dia. Hadis Ibnu Mas'ud ni kan. Dia kata seorang pencuri telah dipotong tangannya oleh Nabi sendiri tuan-tuan. Kata Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian wajah Nabi pun berubah. Bila dia dipotong tangan tu. Sahabat bertanya kepada Nabi. Adakah kau menyesal melaksanakan hukuman ini, wahai Rasulullah? Dah potong tangan pencuri itu, kau menyesal ke? Nabi bertegas mengatakan, aku tetap melaksanakan apa yang telah dihukum oleh Allah SWT. Tetapi aku memaafkan kesalahannya. Kan ini poinnya, ujung tu. Aku memaafkan kesalahannya itu selepas dia menjalani hukuman ini. Nabi dah maafkan. Allah juga maafkan, ampun dosa dia.
hukuman hudud tuan-tuan. Kalau hukuman bukan hudud, kita akan tanggung lagi di akhirat nanti. Tak lepas tuan-tuan. Sebab undang-undang yang kita gunakan bukan undang-undang syariat. Ini dia cerita tuan-tuan. Maknanya orang macam ni pun Nabi kesian tuan-tuan. Dia dapat musibah tetapi Nabi kesian. Apa nak buat? Nabi tetap melaksanakan hukuman tu. Tapi dia mesti kata aku ampunkan dia. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dia akhirat nanti. Dan Nabi membaca surah Nur ayat 22. Ini dia tuan-tuan. Ya? Nabi baca surah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yang ujung tu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Baca ayat ni untuk menunjukkan dia kesian orang tinggal musibah ni. Tapi apa nak buat? Hukum tak hukum Allah ni. Mana dia kesian gitu? Itu sebab orang yang berzina tuan-tuan kalau jalan hukum tu, bila dia lempar masalah dengan batu, kita jangan kata kesian tengok jiran kita. No. Kalau kita tak lakukan, kita berdosa tuan-tuan. Hukum Allah tetap berjalan. Okey, kita nak azan ni. Tentang azan ni Ustaz pun dah sebut kan. Ustaz Rizam dulu. Tapi macam-macam pandangan kan. Apa kata Ustaz Rizam? Dia kata setahu dia, ada kitab yang dia baca tu. Bila azan, maka solat tu. Itu kata dia kan. Oleh sebab kerana sunat kata dia. Adalah YouTube kan. Saya masih ingat. Azan, solat. Kalau azan tak ada solat, tak ada sunat lagi. Walaupun misalnya solat pukul 9 kan, bila kita nak solat kan, azan apa? Kata dia kan. Tapi ramai orang tak setuju. Tapi dia ada kitab. Tapi saya offer lah kalau nak azan lah. Tapi saya di 2 surau di session 13. Saya kata tuan-tuan nak azan ke? Tak payah Ustaz, teruskan. Ada nak. Okey. Sila. Okey. Kita ambil. Terus. Ada. Betul. Azan tu ialah azan masa waktu. Bukan azan untuk sembahyang kan. Sayang kepada orang yang berjasa. InsyaAllah. Di surau kita pun banyak orang yang berjasa kan. Mudah-mudahan insyaAllah kita tengok nanti. Tapi janganlah kita beritahu pula aku banyak jasa di surau Rahmah ni. Kena kenal aku jangan. Ummu Aiman. Ni gelaran tuan-tuan sebab anak dia nama Aiman. Nama dia Barakah binti Sa'labah. Dia bekerja lama tuan-tuan Mula-mula dia bekerja dengan Abdul Muttalib, datuk Nabi. Kemudian bila ayah Nabi Abdullah dengan berkahwin dengan mak dia Aminah, ayah dia kata, okey, satu daripada hadiah perkahwinan kamu, ni ambil Ummu Aiman ni untuk bekerja dengan kamu. Nampak? Sebelum Nabi lahir lagi, Ummu Aiman dah bekerja dengan ayah dan mak dia. Tetapi kemudian tuan-tuan, mati Abdullah ayah Nabi. Saya nak cerita background sikit Ummu Aiman ni. Famous nama tuan-tuan. Cukup banyak jasa dengan Nabi dan keluarga dia. Kemudian tuan-tuan, bila Aminah ibu Nabi radhiyallahu pergi ke melawat Madinah untuk menziarahi pusara suami dia Abdullah ni, ayah Nabi. Dalam perjalanan balik dia pula meninggal di satu tempat antara Mekah dan Madinah bernama Abwa. Tak mana tempat wallahu alam, tapi dalam buku dia kata Abwa. Meninggal pula dia. Jadi siapa bawa balik Nabi yang kecil itu kepada datuk dia? Ummu Aiman. Apa tu? Jadi rupanya Ummu Aiman ni hamba yang diwarisi Nabi daripada ayah dan ibunya. Sebab kemudiannya Ummu Aiman ni bila Nabi dah besar dan sebagainya, jadi rasul, sampailah dia berumah tangga dan sebagainya, dia jadikan pula Ummu Aiman ni sebagai pekerja dia. Dia lah yang mengasuh Nabi masa kecil. Sampai
Nabi dewasa dan sebagainya, bekerja dengan Nabi. Suami yang pertama bernama Ubay dan dapat anak bernama Aiman. Itulah dia, orang Arab macam tu. Anak sulung dia, atau kemudian Ummu Aiman, ibu kepada Aiman. Macam kita ada anak kan, macam saya, anak sulung saya bernama Muhammad Nazir. Saya cadang nak buat nama Abu Nazir, tapi malu pula. Ini tuan-tuan, suami keduanya dapat tuan-tuan, hebatnya. Zaid bin Harisah. Ingat tak Zaid? Siapa Zaid? Ingat siapa Zaid bin Harisah? Ada cerita ni kan? Dia dapat anak bernama Usamah. Hebat tuan-tuan, Usamah jadi pahlawan. Tak apalah itu sebab sikit mengenai dengan latar belakang Ummu Aiman. Kita tengok fakta kedua ni. Oleh sebab mereka tahu kan, Ummu Aiman ni banyak jasa pada Nabi daripada kecil lagi. Selalulah mereka menjarihi Ummu Aiman. Tetapi itu pun hasil motivasi Nabi. Dia kata, Ummu Aiman ni banyak jasa pada aku dengan keluarga aku. Kena buat baik dengan dia dan sebagainya. Tengok, Umar dan juga Abu Bakar, sahabat Nabi kan. Tak ada kata, engkau je lah. Kait dengan kau, bukan kami. Tak, mereka ikut. Mereka pun juga selalu menjarihi Ummu Aiman. Kata Nabi, dapat tuan-tuan, dia menghargai. Wanita ini, Ummu Aiman ni, ibarat ibuku sendiri. Selepas aku nanti ada ibu. Dan dia termasuk keluarga aku. Nampak? Dia clearkan macam tu. Ya. Tapi nampak tuan-tuan kat bawah tu. Siapa ingin mengawini seorang ahli surga, nikahlah Ummu Aiman. Siapa menikah dengan Ummu Aiman, cerah masa depan untuk masuk surga. Jadi maknanya ahli surga ni Ummu Aiman. Ya, apa tak ahli surga pula tuan-tuan? Berkhidmat berapa lama dengan Rasulullah SAW? Daripada kecil lagi. Nikahlah Ummu Aiman. Itu sebabnya Zaid bila dengar hadis ni, mati je suami Ummu Aiman, terus dia ambil. Zaid bin Harisah ni. Ini cerita. Apa yang kita nak simpulkan daripada cerita sayang kepada orang berjasa ni? Makna orang yang banyak buat jasa, kenalah kita kisah ini dan sayang. Walaupun kita nampak orang tu jahat kan, tu salah kutuk-kutuk dia kan, dia banyak jasa dan sebagainya. Tak payah saya huraikan itu. Ini dia, sebab ini ajaran Rasulullah SAW. Mana tuan-tuan, sayang pada orang berjasa. Dan akhir sekali, cukup malam ni, berapa contoh tu. Sayangi diri sendiri. Nabi suruh pula kita sayang diri kita sendiri ni. Cerita ni sebenarnya kita tahu kan. Nabi SAW melihat seorang tua dipapah oleh anaknya. Dia nampak orang tua, anak dipapah. Para sahabat memberitahu bahawa orang itu bernazar untuk berjalan kaki ke Kaabah. Cerita apa? Macam-macam cerita. Jadi kalau berjalan kaki dia dah tua, tuan-tuan. Agaknya lebih tua daripada saya lagi. Jauh perjalanan dia nak berjalan kaki pergi Kaabah. Tak nak naik kenderaan, tak nak naik unta, tak nak naik kuda. Kata Nabi, Allah tidak menyuruh seorang menyaksikan dirinya dalam ibadat. Nabi menyuruh orang itu naik kenderaan. Kamu naik dari kenderaan. Tapi apa alasan dia? Dia kata, aku dah nazar. Aku dah nazar bahawa aku jalan kaki, tak nak naik kenderaan. Nabi kata, jangan susahkan diri kalau nak beribadat ni. Naik kenderaan. Saya bila baca hadis ni, saya ingat saya orang yang tua yang berjalan daripada Kuantan ke Kuala Lumpur dulu. Jalan kaki sepanjang Karak Highway tu, Allahu Akbar. Kerana nazar tu lah. Tak tahu apa kes, menang bola sepak ke apa tak. Faham menang ke Allah. Jalan kaki tu daripada Kuantan ke Kuala Lumpur. Tak berapa hari dah. Bukan nazar macam itu tuan-tuan. Nazar tak boleh memberatkan diri kita sampai macam itu. Tengok ni, Allah tidak mau menyuruh seorang menyaksikan dirinya dalam ibadat. Nabi SAW menyuruh orang tu naik kenderaan. Tak ada batal nazar tu. Tengok tuan-tuan yang merah tu. Nabi tak bagi tuan-tuan yang merah tu. Nabi SAW, bila dia tahu bahawa ada umat Islam yang puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun puasa tuan-tuan. Tak tahulah dalam hadis ni sama ada hari diharamkan puasa di puasa ke, wallahu alam. Boleh jadi ideal kan? Hari diharam kita puasa kan? Iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha.
termasuk ada di tasrik tak boleh puasa. Tapi diceritakan di sini, mana ada umat Islam yang nak puasa sepanjang tahun. Nabi melarang mereka melakukan ibadat seperti itu. Jadi kesimpulan daripada hadis ringkas ni, cerita daripada tuan kitab ni, menunjukkan bahawa diri kita pun kena kita sayang. Nabi ibadat pun jangan menyiksakan diri. Allah. Kalau kita dah berumur sekarang, ikutlah sekadar kita mampu je lah. Kalau kita mampu kan. Yang ikut orang muda-muda kita tak nak mampu dah. Contoh lah katakan. Kecuali kalau kita mampu, insya-Allah. Ini pesanan Nabi sendiri. Jadi akhir sekali, sebelum saya tutup, ini pesanan untuk kita pula. Jadi, bukan daripada tuan kitab ni, daripada penaja. Jadilah anak yang penyayang. Ada kita buat insya-Allah. Gambar hiasan tu kan. Kita suapkan mak kita. Saya ada satu gambar saya nampak dalam internet kan. Ada lelaki tu Korea ke Cina wallah. Dia pangku mak dia di airport. Disuap punya gambar. Di airport. Lapangan terbang. Allah. Kalau orang Islam macam tu Allah. Ini orang Islam. Ya. Suap mak dia. Kita buat insya-Allah. Ya. Dulu kita kecil-kecil dia suapkan kita. Sekarang ni sampai lagi dalam pulak kita untuk menyuap dia. Ini bagi yang ada lagi ibu. Yang tak ada macam saya ni, cerita daripada jauh je lah. Ini gambar-gambar hiasan. Semua dosa kita akan ditangguhkan pembalasan sampai hari kiamat. Kecuali derhaka pada ibu atau bapa. Kadang-kadang Allah bayar kes tuan-tuan. Yang lain mungkin dia kata okey, dari kiamat nanti tangguh. Tapi kalau derhaka pada ibu atau bapa, kadang-kadang Allah bayar kes tuan-tuan. Bayar tunai. Itu dia. Sebab ini ada hadis riwayat Al-Hakim. Maka sesungguhnya Allah segerakan pembalasan kepada pelakunya di dalam hidupnya di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Belum kita mati kita nampak macam-macam masalah berlaku pada kita. Macam-macam masalah. Dari segi macam-macam lah. Kerana perbuatan kita mendaka pada ibu kita atau bapa kita. Jadi sayanglah anak. Sayanglah anak hendaklah menyayangi ibunya. Jangan buat macam tu. Boleh nampak dengan terang kecil tu. Ini kes teruk tuan-tuan. Kepala bapak dia tendang je. Cakap abang-abang metro. Okey, jadilah anak yang penyayang. Seterusnya yang kedua. Dia mesti ada mesej kan bila kita mengajar bab Nabi sayang. Kita macam mana? Kita penyayang pula. Pasangan. Ya. Jadilah pasangan yang penyayang. Suami isteri kita lah kan. Sama ada isteri atau suami. Dua-dua sama tu. Ya. Tak apa tuan-tuan. Walaupun dah tua tak apa. Jangan pula kita kata malu. Dah tua. Tak apa tuan-tuan. Ya. Tengok yang bawah tu. Malu kan? Tak apa. No problem. Tak jadi ni yang bawah tu. Tapi janganlah buat tengah-tengah surau. Bersabarlah kita dengan ragam pasangan. Muslimat di belakang tergelak tengok gambar. Ini mesej saya tak ada dalam tuan kitab tak ada. Pesanan daripada penaja kan. Banyak kami bincang bila ada masalah. Yang kita kata you apa tahu. Masak je tahu. Ini masalah air ni. Bawalah bincang itu kawan kita tuan-tuan. Sebab saya ada kawan tuan-tuan dah meninggal dunia. Suami dia. Akhirnya baru dia menyesal. Dia minta nak kahwin lain. Saya kata apa nak kahwin, duit dia dah banyak. Saya kata tak ada, duit tak ada. Ya? Saya pun tak ada. Nak kawan berbincang. Jadi kita nampak dia perempuan, kawan saya. Nak kawan bincang je. Ya. Banyak kali bincang bila ada masalah. Bantu dalam tugas rumah tangga. Jangan malu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang Perak macam tempat saya kan. Bila kita jemur kain, kadang-kadang kawan lalu di tepi rumah kita. Yup. Jemur kain yup. Takut ke bini ke?
Susah betul bantu dalam tugas rumah tangga. Sebab Nabi sendiri membantu isteri dia. Kain jahit sendiri kalau koyak. Kasut tampur sendiri kalau koyak. Contohnya kan. Bantu kerja-kerja rumah. Itu penyayang. Jangan membesarkan hal remeh-temeh yang membawa pada persekitaran. Kita warga emas ni, macam mana saya sebut dalam kuliah lalu, orang rumah kita ada monopause. Kita ada andropause. Jadi kata di psikologi, bila kedua-dua tu berlaku, cukup sensitif kita. Orang perempuan kita sensitif, kita pun sensitif. Bila mereka monopause, kita andropause. Itu istilah-istilah pada istilah sains berkaitan dengan psikologi manusia. Tapi sekali bergaduh. Ada misalnya dah 70 tahun bercerai juga. Allah Akbar. Malu anak cucu je. Dan jadilah pengguna jalan raya yang penyayang. Ini saya dah cerita kan dulu kan. Cucak salah kan. Kalau tidak tahu jadi kan. Berderet kereta misalnya. Nak pergi ke mana? Mencelah-celah dan sebagainya. Tidak menjimatkan masa yang membazirkan nyawa dan sebagainya. Dan akhir sekali, pesanan daripada pelajar, jadilah jemaah surau yang penyayang. Gambar yayasan kan. Sayanglah kita pada ustaz-ustaz dengan hadir menjalin ilmu. Kalau sikit misalnya dia terasa hati tuan-tuan. Mana pergi lagi ni? Benci ke saya misalnya kan? Kita sayang pada dia kan? Beri perhatian dan tidak berbual dalam menjalin ilmu. Ada satu tunjuk. Mana kalau kita berbual bercakap, ustaz bagi kuliah, kita pula bagi kuliah di belakang atau tak sekira. Menunjukkan kita tak sayang kepada kawan-kawan kita dan tak sayang kepada berceramah tu. Sebab kita pun buka kelas lain pula. Jangan berbual dalam menjalin ilmu. Ini menunjukkan kita tak ada sifat penyayang pada jemaah kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Sebab ada kawan-kawan mengadu pada saya. Dia kata ada orang bersama-sembang, bercakap-cakap, waktu menjalin ilmu. Macam mana ustaz? Saya jawab, wallahu a'lam. Ini insyaAllah. Lepas ni, membantu jemaah yang menghadapi musibah. Macam saya sebut tadi kan. Jemaah kita dah meninggal dunia. Jemaah dan bilal kita. Yang lantang suara tu. Sabki Arabi. InsyaAllah bila kita bentah jadah kita bantulah sikit kan. Dan orang perempuan sana boleh ziarah keluarga dia. Orang lelaki-lelaki ni kan ziarahkan isteri dia beredah. Saya kalau ada kematian suami saya selalu sebut. Saya kata puan, jangan datang surau ya. Jangan pergi ke Nuri ya. Kenapa ustaz? Puan sedang beredah sekarang ni. Jangan pergi ke Nuri dan sebagainya. Dan mereka akur saya tak nampak. Sampai habis hidah dia baru saya nampak. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Orang tak tahu tentang hukum orang perempuan. Bila kematian suami dan sebagainya, mereka beredah. Kawan satu kelas saya kan, meninggal suami dia. Saya tak pergi rumah dia. Tak pergi rumah dia. Sebab kata kamu tengah beredah sekarang ni. Saya bagi takziah daripada jauh. Dah habis dah edah sekarang ni. Baru lagi kawan daripada Negeri Sembilan perempuan. Ini pun satu jenis penyayang ni, pesanan daripada penaja. Peralatan surau tuan-tuan. Ada jemaah kita mengadu bahawa banyak rosak di tandas. Menunjukkan kita tak sayang pada surau kita. Tetapi saya kata bukan jemaah kita buat, dia kata kawan kita yang mengadu kan. Bukan jemaah kita buat. Jemaah kita pun jarang gunakan tandas tu. Sebab tandas kita jadi public toilet. Tandas orang awam. Sebab di sini kawasan kita ni tak ada kemudahan. Ada memang ada nun. Ujung kedai Haji Mak Cepati tu. Tapi kecil tu kan. Jadi majoritinya kadang-kadang yang bawa roti jual lori Cina kan ataupun India. Bila nak melepas qada hajat kan. Ke sini juga. Sini juga pergi kan. Jadi itulah menyebabkan banyak kerosakan. Kadang-kadang satu bas daripada Taman Pertanian berhenti di sini. Ramai masuk dalam tandas. Tapi saya nak pesan sini, orang tu pula tak ada. Menggunakan peralatan surau termasuk tandas lainnya
dengan cermat dan berhemat. Itulah tanda kita sayang pada surau kita. Dan akhir sekali, ini bulan puasa kan, tapi tak apa, kita sebut ulang kali balik. Yang ujung bawah tu. Kalau kita kira kan, nampak makanan ni, sikit ni, ambil dah seorang sikit. Janganlah ambil nasi misalnya. Tak apa saya terang ni, sebab ada orang adu saya kan. Sampai setinggi Gunung Kinabalu. Ambil sikit-sikit, berkongsi sama-sama kan. Berkongsi makanan agar semua dapat ketika ada jamuan. Kita makan di rumah tuan-tuan, tak apa saya cakap ni kadang-kadang mungkin orang tak suka. Tapi tak apa, sebab saya nak kaitkan, sayanglah jemaah surau sama-sama kita. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita solat Isya dan ada majlis tahlil ringkas untuk arwah Suki tadi. InsyaAllah.